Assalamualaikum. KK di sini. Okey, untuk kak kuih hari ini, dah beberapa hari ni kita buat kuih yang ada inti, kena buat inti, kena buat kulit lah. Jadi makan masa yang panjang. Hari ni kita akan buat kuih yang lebih ringkas, lebih mudah. Sebelum tu KK nak cakap sikit. Hari ni kita punya kes COVID dekat negara kita dah mencecah pun 20,000 kan. Jadi korang tolong jaga diri baik-baik, okey? Sebab KK harap sangat KK akan dapat jumpa korang, akan datang dan akan datang. Okeylah. Sebelum tu, KK nak ucapkan juga terima kasih kepada korang yang dah like, subscribe dan share channel Kak Kuih. Terima kasih yang support KK selama ni. Manalah tahu kan, hujung-hujung tahun nanti tiba-tiba KK dapat capai 60,000 subscriber ke kan? Jadinya untuk hari ini kita akan buat kuih yang mudah dan ringkas. Kita akan buat kuih ulat bulu. Nama je macam meremang sikit, ulat bulu. Kenapa nama dia macam tu? Kita pun tak tahu, berkemungkinan lah kan, sebab bentuk dia yang panjang, lepas tu luar dia berbulu-bulu. Okey, kuih ni lebih famous dekat negeri-negeri pantai timur. Kalau macam Terengganu, dekat Kelantan, diorang ada yang menggunakan pulut hitam, tapi ada juga yang menggunakan pulut biasa, tepung pulut biasa tapi berwarna-warni, yang mana diorang letakkan pelbagai color ikut sesedap mata memandang lah. Okey, selain tu juga inti-intinya pun juga boleh dibagaikan. Selain daripada kacang merah, korang boleh letak kacang hijau ke, nak letak gula merah ke, nak letak kelapa ke, ikut tekak kita yang buat dia kan. Dan untuk hari ni kita tak nak ajar yang pulut putih berwarna-warni tu, sebab yang tu simple, yang tu semua orang boleh buat. Tepung pulut tu tinggal letak color kan. Tapi untuk hari ni KK akan ajar yang versi tepung pulut hitam, tapi yang mana kita tak pakai tepung pulut yang ada di pasaran, tapi kita akan proses sendiri daripada beras pulut hitam yang kita campurkan dengan tepung pulut dan kita bentukkan menjadi kuih ulat bulu jugalah. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey. Okey, mula-mula kelapa parut ni saya pakai kelapa yang putih sahaja. Okey, kita beli minta yang putih sahaja. Kita akan letakkan sedikit garam. Okey. Lepas tu, kalau rumah korang ada daun pandan, masukkan potongan daun pandan sekali kan. Kita akan gaulkan. Lepas tu kita akan kukus sekejap supaya kelapa kita tahan lama, tak mudah basi. Okey. Yang ni korang kalau letak garam lepas tu rasalah. Kalau tak rasa takutkan tawar ke, terlebih masin ke kan. Okey. Dah campur-campur macam ni, kita akan kukus sekejap. Kita akan kukus dalam 5 ke 10 minit macam tu lah. Okey, supaya tak mudah basi. Okey, kita biarkan dulu. Seterusnya saya akan blend pulut hitam ni. Pulut hitam ni saya dah cuci, lepas tu saya rendam semalam, bukan semalaman, sebenarnya beberapa jam. Kalau saya nak buat pagi, saya akan rendam sebelum tidur. Tapi ni tadi saya rendam dalam tengah hari macam tu. So bila petang dia dah kembang, dia lebih lembut. Okey, air masa kita cuci tu, air tu buang. Okey, kotor lah kan. Tapi bila kita rendam, air rendaman dia tu jangan buang, sebab dia akan memberi warna lebih cantik dan lebih gelap pada kita punya adunan lah. Sama macam kalau saya buat poci pulut hitam, saya tak buang air yang saya rendam, tapi saya akan gunakan. Okey, sebab kalau semata-mata bergantung pada air yang kita blender ni, dia warna dia lebih pucat dan tak menarik. Lagi satu, kalau macam ini adalah teknik, kalau kat tempat korang tak ada tepung pulut hitam, okey, so kita boleh gunakan cara ni. Okey, lagipun saya kurang suka guna tepung pulut hitam, saya lebih suka blend sendiri. Okey, kalau korang malas sangat juga, korang boleh pakai tepung pulut biasa. Okey, just letak pewarna, tak ada masalah. Okey, sekarang kita masukkan kita punya beras pulut hitam tu. Okey. Ini beras pulut hitam ni saya pakai dalam satu cawan macam tu lah. Okay. Dan beras pulut hitam ni kalau korang blend halus, sebenarnya tak perlu nak tapis ambil dia punya cecair pun. Bila blend halus, kita boleh campurkan dalam adunan tepung kita terus nanti. Okay, sebab selalu saya buat
koci pun saya buat macam tu. Okey, yang ni saya masuk air sikit dulu sebab kita nak bagi dia hancur sebahagian, lepas tu baru kita teruskan lagi. Okey. Okey, ni yang kita dah blend. Nanti kita akan tuangkan campur dalam kita punya adunan tepung. Okey. Seterusnya kita akan masukkan yang ni 250 gram tepung pulut. Yang ni saya ada campur sedikit garam. Okey. Lepas tu saya akan tambahkan 2 sudu makan tepung gandum. Saya juga campurkan dengan setengah sudu kecil air kapur. Okey. Yang ni yang kita dah kacau-kacaukan dia dengan kapur tu. Okey, kita ambil airnya. Setengah sudu kecil sahaja. Okey. Dan sekarang kita akan tuangkan tadi ni air ni, pulut hitam ni. Okey, letak sedikit demi sedikit ya. Lepas tu kita akan gaul dia sebati. Untuk adunan ni, kita tak boleh tuang sekaligus sebab apa tahu? Nanti kalau kita tuang dia sekaligus, takut dia terlampau lembik, susah nak bentuk. Okey? Jadi kita akan tuang sedikit demi sedikit. Cara buatnya sebenarnya lebih kurang sama dengan kita buat onde-onde, okey, buah Melaka tu, ataupun kita buat koci, lebih kurang juga. Okey, untuk adunan tepung ni sama je. Cuma korang nak letak pewarna ke, korang nak letak pulut hitam ke, terpulang. So untuk hari ni kita akan buat kuih ulat bulu inti kacang merah. Yang ni pulut hitam inti kacang merah, mesti sangat sedap kan? Kalau tak nak buat inti kacang merah, boleh buat inti lain. Okay, kita uli dulu sampai dia sebati dan jadi dough yang lembut. Okay, dough kita dah jadi. Nampak warna ungu asli dia kan? Okay, so kita akan ketepikan. Kita akan didihkan air. Dan dalam masa yang sama kita akan bentukkan dia lah. Okay. Macam biasa kalau kita nak kita punya kuih tu makan ada macam rasa wangi dan segar dekat dalam kita punya mulut kan. Air rebusan tu kita letakkan daun pandan lah kalau ada daun pandan. Okey, yang ni inti kacang merah. Kalau tak nak pakai inti kacang merah, boleh pakai kacang hijau yang kita buat sendiri. Macam hari tu saya buat kuih saya buat kuih apa? Ada penggemar ada inti kacang hijau tu, boleh guna tu. Tak pun inti kelapa pun boleh. Terpulang ikut kita lah, ikut kita punya selera kan. Yang ni saya beli kat bakery je. Okey. So, cara nak membuat dia macam juga kita buat onde-onde, cuma kali ni kita akan memanjangkan dia. Okey. Kalau macam korang buat onde-onde bulat kan. Lagi satu. Okey, yang ni kita boleh kalau macam kita nak makan sendiri, kita boleh je buat saiz besar mana kita nak, tak kisah pun tak ada orang marah. Okey, tapi kalau untuk kita nak niaga, biarlah saiz tu seragam kan. Okey. Ambilkan dia punya inti, panjang-panjangkan sikit. Lepas tu masukkan dalam kuih kita ni tadi. Okey. Lepas tu kita buat dia memanjang. Ulat bulu kan panjang-panjang. Okey. Senang je kan? Panjangkan dia je. Kalau korang buat besar-besar lah dia. Kalau buat kecil-kecil lah je. Kita buat lagi lah sampai banyak-banyak sikit. Okey, benda ni senang juga. Cara dia sama je, tak ada beza pun. Okey. Tapi ada juga katanya orang yang buat pakai gula Melaka, macam orang buat kuih onde-onde. Terpulang lah ikut selera kita kan. Intinya panjang-panjangkan, masukkan dalam ni, tutup. Okay. Lepas tu gentel balik dia jadi panjang. Kejap je dah dapat 2 ekor ulat. Okay. Saya akan buat sampai habis dulu. Dah siap dah. Kuih ulat bulu kita dah panjang-panjang macam ni. Sekarang kita akan masak dia. Okey. Macam biasa, kalau kuih berasaskan tepung pulut ke apa, kalau kita nak masukkan di dalam air, nak rebus dia, pastikan air betul-betul panas baru kita masukkan dia lah. Okey.
Kalau air tak panas, korang masukkan nanti dia punya dough tu dekat dalam tu dia akan mencair. Jadi tak cantik kan? Okey, yang ni dah panas, saya akan masukkan. Sama macam kita buat poci, buat onde-onde. Okey, kita akan rebus dia sampai dia terapung. Kalau maksudnya dia terapung tu maksudnya dia dah masak lah. Kalau dia tak terapung maksudnya mentah. Senang je kan? Okey, kita rebus dulu, nanti kita tengok macam mana dia terapung. Okey, nampak tak ada dah timbul-timbul ni yang terapung. Kalau yang dah timbul-timbul terapung ni sebab gelap kan, dia punya warna pun warna macam ungu gelap, jadi macam tak nampak sangat kan. Tapi yang ulat berenang-renang tu maksudnya dia dah masak lah. Dia dah masak macam ni, kita boleh toastkan dia. Lepas tu kita masukkan dalam kita punya kelapa. Kita angkat dulu beberapa ekor baru kita gaul dengan kelapa lah. Okey, dah macam lintah pun ni. Tak baik kan? Tapi dah nama ulat tu kuih ni kuih ulat kan? Nak buat macam mana? Kita angkat dulu ya. Okey, yang dah masak ni kita boleh gaul-gaulkan kat kelapa, dekat dia punya bulu-bulu ni. Nampak kan? Berbulu-bulu, ulat bulu dia. Kita susunlah kat pinggan. Ada setengah resepi tu dia siap letak beras yang disangai, okey? Tapi macam tu nanti kan tak makan pula anak saya kan. Ada beras-beras macam tu. Jadi kita buat yang simple je lah, tak payah nak pelik-pelik sangat. Senang sangat kan? Betul, memang senang. Kalau korang rasa malas lagi tu tak tahulah yang ni kan. Anak-anak korang pun korang boleh bagi makan, suruh buat. Lepas tu dah boleh minum petang yang simple. Kan? Tapi budak-budak mesti suka yang warna-warni. Yang untuk hari ni Kekek ajarkan yang tepung pulut hitam. Bukan tepung pulut hitam sebenarnya. Kekek ajar ulat bulu pulut hitam. Inti dia kacang merah. Nampak tak? Kan? Macam mana agaknya rasa dia? Rasa dia nak kata macam biasa kan, dia punya bahan pun lebih kurang macam onde-onde semua kan. Tapi tak adalah rasa onde-onde sebab tak ada gula merah dalam dia. Dia rasa dia lembut-lembut tau, dengan inti kacang merah. Sebab yang ni memang Kekek nak buat inti kacang merah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk dulu yang seko-seko, belum tunjuk. Ni seko-seko dia. Kekek buat besar-besar ni je. Kalau korang nak buat lagi besar pun boleh, tak ada masalah. Lagi kenyang kan. Okay, yang ni bismillahirrahmanirrahim. Lembut tau. Tak adalah dia keras sebab kita pun dah campur dengan tepung gandum kan. Lepas tu tengok dia punya inti. Nampak? Inti dia pulut hitam. Pulut hitam dah melalut dah. Inti dia kacang merah. Kalau macam korang nak masak inti kacang merah sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okay, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.